Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, polis maju, satu haluan sehaluan. Selamat bertemu lagi anak-anak dengan cikgu, iaitu Cikgu Zawiyah binti Saidin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Salang. Selamat datang diucapkan kepada semua murid, rakan-rakan guru dan para ibu bapa yang sedang mengikuti siaran secara langsung, iaitu tuition online polis mengaji yang dikuasakan oleh MAIB dan JAIB dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izinnya dapat kita bertemu lagi dalam slot Bahasa Melayu Sekolah Rendah kali ini. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan alat tulis dan buku catatan. Semoga ilmu yang akan cikgu sampaikan nanti memberi manfaat kepada anak-anak yang cikgu kasihi. Baiklah anak-anak, cikgu harap kali ini anak-anak telah bersedia untuk mengikuti kelas tuition secara atas talian ini. Cikgu harap anak-anak tahun 6, tahun 5 dan tahun 4 masih setia untuk belajar bersama-sama cikgu. Anak-anak yang cikgu kasihi, kita mulakan kelas kita dengan cikgu akan memperkenalkan tajuk kita pada hari ini, iaitu Membina Ulasan. Membina ulasan memerlukan anak-anak menulis. Jadi anak-anak perlu menguasai kemahiran menulis dan membaca. Baiklah, bagi anak-anak yang masih belum menguasai dengan baik kedua-dua kemahiran ini, nasihat cikgu, ambillah peluang ketika ini untuk belajar menguasai kemahiran membaca dan menulis. Jangan ada anak-anak yang masih buta huruf. Berusaha dan yakin dengan diri kamu. Baiklah anak-anak, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan memahami apa itu menulis atau membina ulasan. Membina ulasan ialah mengulas bahan sastra dan bukan sastra. Panjang ulasan kamu antara 50 hingga 80 patah perkataan. Terdapat bahan rangsangan yang disediakan, iaitu dalam bentuk grafik dan bukan grafik. Ulasan kamu ditulis dalam bentuk perenggan dan markah yang diberikan ialah sebanyak 15 markah.
Baiklah anak-anak yang cikgu sayangi, apakah bahan grafik yang dimaksudkan tadi? Bahan grafik terdiri daripada gambar, carta aliran atau carta pie, iklan, poster dan jadual. Apakah contoh bahan grafik gambar? Mari kita lihat sama-sama contoh bahan grafik gambar terdiri daripada gambar tunggal, gambar berpusat dan juga gambar bersiri. Contoh bahan grafik seterusnya ialah graf, raja dan carta pie. Manakala bahan bukan grafik pula ialah, mari kita lihat bersama-sama contoh bahan bukan grafik. Ada lagi bahan grafik. Contoh dia iklan, maaf cikgu, peta pemikiran dan juga poster. Okey, seterusnya kita lihat pula bahan bukan grafik. Bahan bukan grafik terdiri daripada cerita, petikan, rencana, berita, laporan dan juga puisi iaitu pantun, sajak dan syair. Ini bahan bukan grafik. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ngulas atau ulasan ialah bermaksud anak-anak perlu memberi pendapat atau pandangan atau rumusan yang bertepatan, bersesuaian, relevan berdasarkan stimulus iaitu bahan rangsangan. Seterusnya anak-anak, bagaimana untuk menghasilkan ulasan yang baik atau cemerlang? Untuk menghasilkan ulasan yang baik, anak-anak perlu pertama menjawab tugasan iaitu ulasan sangat jelas, tersusun dan menarik serta ada idea tersurat dan tersirat. Yang kedua, menulis dalam bentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana sekurang-kurangnya sekali. Menulis dengan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Panjang ulasan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Penggunaan ejaan, tanda baca, kosakata yang betul dan tepat. Penggunaan ayat yang gramatis. Ayat yang gramatis ialah ayat yang bermakna dan betul struktur ayatnya dan betul penggunaan kata. Baiklah, cikgu nak tegaskan di sini, anak-anak perlu menulis dengan tulisan yang kemas, mudah dibaca dan saiz tulisan janganlah terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Bentuk huruf yang ditulis juga penting, contohnya huruf U dan A serta huruf kecil dan huruf besar, contohnya huruf K. Kecil dan K besar ada bezanya cara menulis. Huruf P kecil dan P besar. Cikgu harap
perkara ini anak-anak telah dimaklumkan oleh guru masing-masing. Seterusnya, kita akan pelajari bagaimana untuk menulis ulasan. Ulasan ditulis dalam bentuk perenggan, tidak mengira berapa perenggan. 1 perenggan, 2 perenggan, 3 perenggan atau 5 perenggan. Tetapi cikgu lebih suka anak-anak menulis ulasan dalam 3 perenggan, iaitu ada perenggan pendahuluan, perenggan idea dan perenggan penutup. Untuk senang mengingat kertas 012 UPSR, cikgu gunakan angka iaitu bahagian A, kosong perenggan, iaitu anak-anak diminta menulis dalam bentuk nombor bahagian A. Jadi kosong perenggan. Perenggan bahagian B, 3 perenggan untuk bahagian B yang sedang kita bincangkan di sini. Dan bahagian C, 6 perenggan iaitu menulis karangan. Jadi untuk senang ingat dan tidak keliru, kita guna angka 036. Anak-anak ingatlah 036, 0 untuk A, B3 dan C6. Jumlah perenggan. Kita teruskan lagi dengan melihat paparan berikut, iaitu membina ulasan perlu ada pendahuluan pada perenggan pertama, perenggan kedua mengemukakan idea-idea dengan menggunakan penanda wacana. Penanda wacana antara S untuk selain itu, S untuk seterusnya, A untuk akhir sekali, akhirnya dan K untuk kesimpulan. Pendahuluan 1 perenggan untuk mengemukakan idea ada 1 perenggan dan untuk penutup atau kesimpulan 1 perenggan. Jadi 3 perenggan. Seterusnya kita tengok penanda wacana yang disebut tadi akan dipadankan dengan penggunaan kata bantu, iaitu mestilah, perlulah, haruslah, hendaklah, sewajarnya. Kata bantu ini perlulah bersesuaian dengan ayat yang dibina. Tak semestinya kamu mesti guna kata bantu tersebut. Penanda wacana digunakan di setiap awal atau permulaan ayat yang kamu tulis, iaitu untuk memulakan idea, menulis idea. Baiklah anak-anak, mari kita lihat contoh soalan yang pernah ditanya dalam bahagian ulasan. Kes keracunan makanan sering disiarkan dalam media massa. Tulis ulasan tentang keracunan makanan dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Itu gambar yang diberikan. Banyak maklumat yang terdapat dalam gambar yang diberikan. Seterusnya, anak-anak, kita lihat pula langkah-langkah menjawab soalan ulasan ataupun membina ulasan. Yang pertama, membaca soalan dan memahami serta mengesan kehendak soalan. Kita baca semula soalan. Kes keracunan makanan sering disiarkan dalam media massa. Tulis ulasan tentang keracunan makanan dalam bentuk perenggan.
Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Biasanya kata kunci soalan terletak selepas perkataan tentang. Ulasan tentang keracunan makanan. Baiklah, bila anak-anak memahami soalan, barulah dapat menjawab dengan tepat. Langkah yang kedua ialah mencari idea-idea tersurat yang terdapat dalam gambar yang diberi. Idea-idea tersurat yang terdapat dalam gambar yang memang kamu nampak itu adalah idea tersurat. Maklumat dalam gambar, makanan dan minuman dihurungi lalat. Kamu nampak dalam gambar tu makanan dan minuman dihurungi lalat. Membeli makanan di gerai yang tidak bersih. Keadaan kedai dan gerai yang tidak bersih. Peniaga tidak memakai apron dan penutup kepala. Maklumat penyataan pula terdapat di situ punca keracunan makanan iaitu bahan mentah tercemar, tidak menjaga kebersihan, penyimpanan makanan tidak sempurna. Baiklah, langkah yang ketiga atau langkah seterusnya, memikirkan idea-idea tersirat. Idea tersirat, kamu perlu fikirkan yang berkaitan dengan soalan yang tidak terdapat dalam gambar. Tulis maklumat atau idea yang kamu dapat di bahagian kosong pada soalan. Kalau di tepi-tepi soalan kamu tu terdapat ruang kosong, kamu boleh catat di situ. Tidak salah. Tulis sahaja idea yang terlintas di fikiran, nanti kamu akan membuat penilaian. Kita tengok idea tersirat yang terdapat yang boleh kita fikirkan di sini. Pastikan membeli bahan makanan yang tidak tercemar ataupun makanan yang bersih, pinggan mangkuk dicuci bersih, menggunakan alatan memasak yang bersih, menyimpan makanan di tempat yang bersih, menutup makanan dengan tudung saji, tidak terdedah kepada serangga, lalat dan lipas, peniaga menjaga kebersihan. Idea-idea lain yang boleh diterima di sini, langkah-langkah mengelak keracunan makanan, kuat kuasa undang-undang, kesan atau akibat keracunan makanan seperti cirit-birit, muntah dan sakit perut. Idea tersirat ini boleh juga terdiri daripada kesan dan akibat atau contoh dengan menggunakan kata hubung supaya atau untuk bagi menyambung idea yang ditulis. Okey, baiklah, setelah semua idea-idea telah dicatat, kita mulakan dengan menulis pendahuluan ulasan. Anak-anak bolehlah mula menulis, iaitu menulis pendahuluan. Pendahuluan biasanya diambil dari penyataan dalam soalan. Contoh dia. Contohnya, kes keracunan makanan sering disiarkan dalam media massa. Tulis ulasan tentang keracunan makanan dalam bentuk perenggan. Kamu tengok, kita gariskan idea dia di situ. Untuk pendahuluan, kes keracunan makanan sering disiarkan dalam media massa. Kes keracunan makanan ini semakin serius. Maksud dia di sini, kamu boleh bina pendahuluan dengan 2 ayat. Cukup dengan 2 ayat. Seterusnya, kita menulis idea-idea dalam ulasan.
Antara punca berlakunya kes keracunan makanan ialah bahan mentah yang digunakan telah tercemar. Contohnya ayam dan ikan telah busuk kerana tidak disimpan dengan betul. Sayur-sayuran dan buah-buahan tidak dibasuh dengan sempurna sebelum dimasak. Di sini idea yang tersurat, bahan mentah yang digunakan telah tercemar. Dan di sini idea tersirat ialah contohnya ayam dan ikan telah busuk, sayur-sayuran dan buah-buahan tidak dibasuh dengan sempurna. Kita teruskan lagi. Selain itu, kes keracunan juga berlaku disebabkan makanan yang dihidangkan dibiar terdedah dan dihurungi lalat. Makanan dihurungi lalat merupakan idea yang tersurat. Idea tersirat ialah makanan dibiarkan terdedah. Seterusnya, keracunan makanan berlaku jika kita membeli makanan dan minuman di gerai yang tidak bersih. Pihak berkuasa perlu menguatkuasa undang-undang dengan memantau gerai-gerai supaya sentiasa menjaga kebersihan. Iaitu di sini idea tersurat membeli makanan di gerai yang tidak bersih. Idea yang tersirat, penguatkuasa undang-undang iaitu penguatkuasa undang-undang, idea tersirat, kata penguat perlu dan kata hubung supaya digunakan di sini. Kita boleh nampak di situ. Pihak berkuasa perlu tu kata yang digunakan iaitu dan perlu penguatkuasa undang-undang dengan memantau gerai-gerai supaya sentiasa menjaga kebersihan. Kata hubung supaya digunakan di sini untuk menyatakan idea tersirat. Akhir sekali, keracunan makanan juga berpunca daripada peniaga yang tidak menjaga kebersihan diri seperti membiarkan kuku panjang dan tangan tidak dibersihkan dengan betul. Peniaga juga tidak memakai apron dan penutup kepala semasa menyediakan makanan. Keracunan makanan boleh menyebab berlakunya muntah-muntah, cirit-birit dan sakit perut. Idea yang tersurat di sini, peniaga tidak menjaga kebersihan. Contoh yang diberi untuk idea tersirat pula kuku panjang dan tangan tidak dibasuh dengan betul ataupun idea tersirat lain tidak menggunakan alatan untuk mengambil makanan. Tidak memakai sarung tangan. Contoh di sini juga tidak memakai penutup kepala dan apron. Idea tersirat ialah menyebab berlakunya muntah-muntah, cirit-birit dan sakit perut. Seterusnya, langkah seterus yang kita untuk menjawab soalan ulasan ialah menulis penutup ulasan. Kesimpulannya, kes keracunan makanan boleh dielakkan jika kita sentiasa berhati-hati semasa membeli makanan di luar. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Bahagian kesimpulan atau penutup juga boleh ditulis dengan memberi pengajaran atau nasihat. Baiklah anak-anak, mari kita membaca semula ulasan lengkap yang telah ditulis. Kes keracunan makanan sering disiarkan dalam media massa.
kes keracunan makanan ini semakin serius. Di sini adalah bahagian pendahuluan, iaitu terdiri pada 2 ayat. Penanda wacana yang digunakan, yang cikgu warnakan warna merah tu. Antara punca berlakunya kes keracunan makanan ialah bahan mentah yang digunakan telah tercemar. Contohnya, ayam dan ikan telah busuk kerana tidak disimpan dengan betul. Sayur-sayuran dan buah-buahan tidak dibasuh dengan sempurna sebelum dimasak. Selain itu, kes keracunan juga berlaku disebabkan makanan yang dihidangkan dibiarkan terdedah dan dihurungi lalat. Seterusnya, keracunan makanan berlaku jika kita membeli makanan dan minuman di gerai yang tidak bersih. Pihak berkuasa perlu menguatkuasa undang-undang dengan memantau gerai-gerai supaya sentiasa menjaga kebersihan. Akhir sekali, keracunan makanan juga berpunca daripada peniaga yang tidak menjaga kebersihan diri, seperti membiarkan kuku panjang dan tangan tidak dibersihkan dengan betul. Peniaga juga tidak memakai apron dan penutup kepala semasa menyediakan makanan. Keracunan makanan boleh menyebabkan berlakunya muntah-muntah, cirit-birit dan sakit perut. Ini merupakan idea. Kesimpulannya, kes keracunan makanan boleh dielakkan jika kita sentiasa berhati-hati semasa membeli makanan di luar. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Baiklah, di sini ada 3 bahagian ataupun 3 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan idea yang ada penanda wacana dan juga ada kata bantu yang digunakan bersesuaian dengan ayat dan juga kata hubung yang digunakan supaya untuk menjelaskan idea tersirat. Dan bahagian penutup. Jadi di sini lengkap satu ulasan, iaitu ada pendahuluan, ada perenggan idea dan ada perenggan penutup. Ulasan ini baik dan layak dapat cemerlang kerana ada isi tersirat dan isi tersurat. Ada penanda wacana yang digunakan dan ada kata hubung dan kata bantu yang digunakan dalam membina ulasan ini. Kata seterusnya, anak-anak, kita semak semula langkah-langkah untuk membina ulasan. Kita ulang kaji semula ya. Kita ulang kaji langkah-langkah untuk membina ulasan. Yang pertama, membaca soalan dan memahami serta mengesan kehendak soalan. Iaitu kamu perlu gariskan kata kunci soalan. Yang kedua, mencari dan menyenaraikan idea-idea tersurat yang ada dalam gambar. Kamu cari idea yang kamu nampak dulu. Kamu senaraikan. Kamu boleh tulis di tempat kosong ataupun di ruang kosong yang terdapat di kertas soalan. Contohnya di tepi-tepi gambar tu yang ada kosong. Kamu boleh senaraikan idea-idea. Menyenaraikan idea-idea tersirat. Yang ini kamu kena fikir dan kamu tulis. Apa yang kamu terfikir, kamu tulis dulu sebelum kita buat penilaian semula. Menulis pendahuluan ulasan. Selepas
disenaraikan ada tersurat dan tersirat. Kita tulis pula pendahuluan ulasan. Yang kelima, menulis ada ulasan. Ada kita tulis di perenggan yang kedua. Menggunakan penanda wacana. Penanda wacana perlu digunakan sekurang-kurangnya sekali semasa kamu menulis ulasan. Menulis penutup ulasan. Penutup, kamu boleh tulis sama ada pengajaran ataupun nasihat. Kamu boleh juga masukkan peribahasa yang sesuai semasa menulis penutup ulasan supaya ulasan kamu menarik. Yang ketujuh ataupun langkah terakhir, membaca semula dan menyemak ejaan, tanda baca dan struktur ayat serta penggunaan kata yang sesuai semasa kamu membina ayat. Baiklah, maklumat terakhir yang ingin cikgu sampaikan kepada kamu, ini penting ya, iaitu kamu perlu membaca semula ulasan yang dibina atau ditulis supaya kamu dapat membuat pembetulan untuk kesalahan-kesalahan seperti ejaan dan tanda baca. Kesalahan-kesalahan tersebut mempengaruhi markah kamu. Jadi kamu perlu membaca semula. Pastikan tulisan kamu kemas dan mudah dibaca. Saiz tulisan sesuai digunakan. Bentuk tulisan kamu mesti nampak bentuk huruf A dan huruf U seperti yang cikgu cakapkan tadi. Dan jaga kebersihan. Jika kamu padam sehingga bersih, elak menulis bertindih. Maksud dia, jika kamu menulis B, kamu tersilap. Sepatutnya D, kamu tulis di atas huruf tersebut semula tanpa memadam. Jadi kamu perlu padam dengan bersih supaya nampak kemas, cantik ulasan yang kamu bina. Baiklah anak-anak, cikgu rasa sampai di sini saja pengajaran kita hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah kelas kita. Cikgu sudahi pengajaran hari ini. Diharap semoga ilmu yang cikgu berikan hari ini dapat memberi manfaat untuk anak-anak semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.